Baris yang kedua ni. Apabila buih berpecah, air tetap tinggal seperti dulu juga. Jadi dia nak rayak sini. Umpamanya laut. Jadi apabila ada apa, maka adalah buih. Dan buih ni sementara. Sebab apa sementara? Sebab dia baru terjadi. Hakikatnya buih itu adalah air. Jadi kalau berbuih secara mana pun, apabila buih itu pecah, maknanya buih itu tak ada, maka air itu jadi air semula. Jadi air tetap tinggal seperti dulu juga. Jadi air itu tak jadi muka lain dah. Ada. Ibarat dia buat tu nak suruh karaoke, nak suruh kita ni bahawa Allah Ta'ala ni bahawa Allah Ta'ala ni dia menyatakan kepada kita tu menyatakan kepada kita seperti sifat makni, menyatakan kepada kita seperti perbuatan dia, kelakuan kita gitu gini, dia menyatakan kepada kita segala asma, segala nama-nama dia belaka yang menentukan. Maka hak baru, seolah-olah barulah kita kata, apabila kita hidup ni ada begitu, ada begini hak baru ni, maka hak baru tu ibarat super buih tadi lah. Sampai masa ke tak ada belaka, dia kata. Lah gitu. Tinggallah air jua, maknanya baliklah ke Tuhan semula, iaitu zat Allah wajibal wujud. Dah gitulah. Rupa dan bentuknya itu adalah pada zahir sahaja. Rupa bentuk makhluk ni pada zahir je, tetapi wujud tidak ada. Air sekarang seperti air yang dahulu juga. Jadi ibarat buih tadi, baru tu, wujud tu, lepas tu tak ada. Jadi kalau lagi tu dia kata wujud tu tidak ada lah. Mana tidak? Ada tadi sebenarnya tidak ada. Sebab Allah ni nyata air saja, dia kata. Jadi kalau ibarat ketuhanan maknanya apabila ilah kita, apabila fana kita, maka nyatalah Allah wajibal wujud. Maka nyata dia lah. Jadi barulah kita tahu bahawa kita ni hakikatnya tak ada. Gitu. Al-ana kama kana. Ghaib yang lain adalah sifat, adalah tidak lebih dari hanya nama dan benda pada fikiran sahaja. Jadi benda tu, ada benda yang lain daripada Allah tu, hanyalah khayalan saja, dia kata. Duduk dalam fikiran saja. Benda tu tak ada. Gitu. Oleh yang demikian, semua nama, semua asma' lah, adalah manifestasi penzahiran daripada satu hakikat, makna daripada Allah. Yang mananya semua nama-nama ni, kalau kita duk kata nama, duk beri nama begotu, nama begini, nama orang, nama angin, nama berapa, gitu nama tu, hakikatnya semua nama tu dikehendaki oleh Allah belaka. Tuhanlah yang menentukan nama, sama ada nama tu beruntuk menunjukkan kebaikan ataupun menunjukkan kejahatan. Kadang-kadang hakikat ini lautan, kadang-kadang buih. Jadi kita tengok hakikatnya laut atau lautan. Kadang-kadang kita tengok lautan tu ada buih. Kadang-kadang ada ais, makna jadi beku. Dan kadang-kadang salji. Dan kadang-kadang Allah. Kadang-kadang makhluk.
kadang-kadang tidak berhak, kadang-kadang berhak. Nama itu banyak dan yang dinama itu adalah satu. Jadi semua nama-nama banyak ni menunjukkan nama-nama Tuhan lah. Atau bukan cik saya, nama dikendaki oleh Tuhan lah. Lah gitu. Oleh yang demikian, nombor 8 dan nombor 8, filosof, mutakallimin dan sufi mengatakan bahawa kesan atau akibat perbuatan Allah tidak ada penzahiran tanpa bentuk atau rupa-rupa yang dizahirkan. Kenyataan ini menunjukkan satu kecacatan di dalam al-wahiyah, dalam ketuhanan. Oleh itu bentuk-bentuk itu adalah dirinya sendiri pada zahirnya dan hakikat-hakikatnya. Dia tidak bergantung kepada yang lain untuk penzahirannya. Jadi ahli tasawuf, ahli sufi mengatakan semua hak zahir ni, makhluk ni kerja Tuhan berlaku. Macam-macam bentuk, macam-macam rupa pun hak Tuhan buat berlaku. Dan dia kata semua rupa-rupa ni yang dizahirkan ni, dia kata kenyataan ini menunjukkan satu kecacatan dalam uluhiyah ketuhanan. Itu bukan satu kecacatan tu. Kena ubah. Kenyataan ini menunjukkan tidak kecacatan di dalam uluhiyah, di dalam ketuhanan. Oleh itu, bentuk-bentuk itu adalah dirinya sendiri pada zahirnya dan adalah hakikat-hakikatnya. Maknanya zahir benda tu menunjukkan diri dia Tuhan juga. Nama-nama tadi. Hakikat nama-nama pun diri dia juga. Dan tidak bergantung kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Untuk penzahirannya, untuk dinyatakan nama-nama tadi. Dia berlaku. Ibarat kita kata contohnya, saya selalu contohnya kita nak beri nama anak lah. Beranak juga kira kita ni, suami isteri nak beri nama gapo, dekat 20 nama senarai. Tapi akhirnya kita pilih salah satu. Maka salah satu itulah yang telah ditakdirkan. Makna Tuhan telah beri nama tu azali lagi. Itulah nama pelik-pelik. Nama pelik-pelik, tak pelik-pelik. Bagi Tuhan tak pelik. Bagi kita je pelik. Bagi Tuhan tak ada pelik. Benda tu azali lagi ada nama-nama tu. Cuba dinyatakan kita. Bila nyatakan kita, kita mengaku kita. Jadi sebab itulah kita ngaji tasawuf ni, kita nak buat bahawa kita boleh beri nama-nama tu hakikatnya dikehendaki oleh Allah semata-mata. Kena duduk situ sekurang-kurangnya. Nombor 9. Jika seorang itu melayan anda secara nafsu, secara nafsu lah, layanlah dia secara roh, iaitu balaslah yang jahat dengan yang baik. Jadi kalau dia kata kalau kita reti semua daripada Tuhan, maka kalau orang buat mengikut nafsu dia, maknanya nafsu ni mengarah kepada kejahatan lah, maka kita layan sebagai roh. Sebab roh kita ni dia dengan kebaikan. Inilah cara roh, cara hakikat lah, memandang kejahatan pada yang lain adalah memandang ghaib. Jadi kalau kita tengok kejahatan tu lain pada Allah, maka memandang lagi tu memandang ghaib. Yang lain itu adalah memandang ghaib, memandang
bahawa ia selain daripada Allah. Jadi kita pandai semua yang terjadi ini adalah Allah. Buruk baik daripada Allah. Sebagaimana kita tahu di dalam rukun iman kita yang kena, segala untuk baik dan untuk jahat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk baik itu iman dan taat, untuk jahat itu adalah kufur dan maksiat. Jadi semua daripada Allah. Apabila semua daripada Allah, maka buruk baik itu daripada Allah. Dan buruk baik itu hanyalah kepada kita aja. Kita kata jangan letak keburukan itu kepada Allah. Tak, pada Allah tak ada buruk baik itu. Buruk baik itu kepada diri kita. Mana kalau kita buat lagi ni buruk nyata kita tu. Kalau buat lagi ni baik. Bukan pada diri Tuhan, kita. Apa Tuhan buat gitu? Tuhan buat gitu tu nak suruh kenal dia lah. Dia buat baik nak suruh, buat jahat nak suruh kenal baik, buat baik nak suruh kenal jahat. Hak tadilah datang tadi hak kata berlawan-lawannya tadi. Jadi Tuhan buat tu kalau hak dia baik, dia jahat. Tak boleh duduk sekali dua tu suku-suku. Jadi tiga jahat, tiga baik. Tapi macam kita ni alhamdulillah setakat ni Tuhan beri menyatakan kepada kita kata yang baik, alhamdulillah. Jadi kita kena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sehingga kini kita ni dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Jadi keadaan yang baik ini adalah roh dan keadaan yang jahat ini adalah nafsu. Nafsu. Jadi kalau orang jahat kita layalah dengan baik, dia kata. Inilah cara ruh, cara yang dikehendaki oleh Allah memandangkan kejahatan pada yang lain adalah memandang ghaib. Jadi kalau kita kata kejahat ni dia buat, jahat ni setan, jahat ni makhluk. Jadi kalau kita kata gitu, makna seolah-olah jahat ni bukan daripada Allah Taala. Tapi kecek syariat tu lah. Tapi kita ni kecek secara hakikat, maka semua buruk dan baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah gitu. Hadis kursi ada menyatakan la tasubbadah fa inna dahra huwa Allah. Yang bererti janganlah salahkan masa kerana masa adalah daripada Allah. Jadi janganlah kita duduk salah kepada kita buat masa ni baik, kita buat masa ni jahat. Jadi sebab semuanya masa ni ditentukan oleh Allah. Masa ni berlaku kita gini. Masa ni katalah kita nak pergi mana-mana. Masa ni kita berlanggar. Masa ni semuanya adalah perbuatan Allah yang nyata kepada kita. Lepas tu dia kata, dia setengah ahli syariat dia kata, apa nak kata, moga kita, apa nak kata berlaku buruk baik ni Tuhan. Buruk baik ni kita bukan. Hak Tuhan kata, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu kecuali kaum itu yang mengubahnya. Jadi Tuhan ni dia kata tidak ubah nasib satu kaum tu kecuali yang tu ubah tu kita lah. Jadi kalau berdasarkan ayat ni kita kena faham bahawa apabila Tuhan tu ubah satu kaum, maka dilihat daripada syariatnya kaum itulah yang ubahnya, tetapi hakikatnya adalah Allah yang mengubahnya. Jadi kita kena pegang gitu sebagai kalau kita belajar tasawuf ni kita kena pegang gitulah. Makna zahir kita nampak kita buat, hakikat kita nak buat boleh buat tu dikehendaki Allah berlaku. Alah gitu. Kalau ada kesamaan kita bincang lepas ni lah. Nombor 10. Mula-mula terpandang zat. Kemudian sifat. Mula-mula ada pandang zat. Zat zaid.
Kemudian sifat seperti pengetahuannya, fikirannya dan lain-lain. Jadi dia kata kita pandai kepada Allah Ta'ala, ni sebut kita lah, tapi memang dia tu dia dah. Jadi kita pandai pada zat ni diri Tuhan. Kemudian kita, bila kita pandai kepada zat, tetapi hak nampak tu sifat, nampak tu nampak tu asma. Supalah kita kata, nak mudah kita faham. Dia kata kalau kita pandai pada zat, maka kita nampaklah sifat dia, nampaklah apa namanya perbuatan dia nampaklah nama dia tu, orang gelar zat tu, jadi kita akan nampak belakang, kalau makhluk. Tapi kalau Tuhan nak tengok zat ni tak boleh, kalau makhluk ni kita suka kita tengok tu zat, tetapi yang kita tengok tu sifat, sifat lah. Kita kata kita boleh tengok zat, tengok Tuhan. Hak bertokar ni boleh tengok lah. Kita kata boleh tengok Tuhan tu, boleh kita kata dakwah, kita nampaklah si zat je. Tapi kalau udara, kita tengok nampak mana, mesti berasaskan dalil. Begitu juga kita kata kita nampak benda-benda yang gaib, seperti malaikat dan gambar ni, mesti berasaskan kepada dalil. Gitulah, lebih kurang lah. Okey, jadi sekat ni lah dulu. Jadi kita berhenti di nombor 11. Semua benda wujud.